Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan puan muslim sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 18 Rajab 1445 Hijrah bersamaan 30 Januari 2024. Mari sesama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT. Kita bersama menunaikan solat zuhur berjemaah yang mana azan ini dikumandangkan oleh Fadil Ustaz Muhammad Nur Mansur Hafizahullah Ta'ala, dan kemudiannya Imam solat zuhur berjemaah sebentar tadi ialah yang berbahagia Cik Ayub dari cawangan Pelaksana Jabatan Pengurusan IPK Perak. Semoga kedua-duanya kurniakan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah SWT, beserta kita juga yang sama-sama mengimarahkan solat zuhur jemaah sebentar tadi. Jadi kita teruskan perkongsian isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 45 Imam Nawawi rahimahullah taala, di mana kita sampai kepada al-hadis at-tasi' wal 20, hadis yang ke-29. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi an Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau telah berkata, jadi hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Nabi ini adalah seorang yang alim dalam ilmu agama, pernah dilantik sebagai pegawai agama ataupun sebagai mufti oleh Nabi SAW dan dihantar ke negara Yaman, di mana kisah beliau ditemuduga oleh Nabi SAW untuk menjadi pegawai agama atau mufti ini satu kisah yang masyhur, itu kisah yang masyhur, yang mana kalau kita nak ceritakan pada masa-masa yang bersesuaian nanti kita akan ceritakan tentang kisah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ini. Namun apa yang kita nak bicarakan ialah suatu kata-kata
suatu kata beliau kepada Nabi SAW. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar. Yudkhiluni jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahu kepada aku dengan satu amal yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Di sini diterjemahkan, meriwayatkan permintaannya kepada Rasulullah SAW. Ini adalah terjemahan secara maknawi. Kalau kita terjemah secara harfi, begitu tadilah. Aku berkata, ya Rasulullah, beritahu kepadaku dengan satu amal yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Gitu. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda menjawab permintaan Sayyidina Muaz bin Jabal itu, laqad sa'alta an azim. Sesungguhnya kamu bertanya perkara yang besar. Besar ni, pada Nabi pertanyaan Muaz itu besar, benda perkara besar, bukan perkara remeh. Jadi kita ni tuan-tuan, apabila para ustaz, para ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, bila ditanya soalan, walaupun soalan tu nampak mudah, soalan tu nampak remeh, jadi kita menjawabnya tu seolah-olah benda tu berat untuk kita berikan jawapan. Kerana itulah kalau kita lihat Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau kalau diberi 10 soalan, beliau akan jawab satu. Yang selebihnya beliau kata, saya tak tahu, la adri. Sebab tak berani bila buat hukum ni, dia tak boleh buat main. Benda yang besar. Kalau silap, takut termasuk dalam bab menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi besar ni, walaupun kalau orang tanya kan, soalan tu mudah je, kan? Tapi besar untuk dijawab, kerana benda tu akan, apa jawapan kita tu akan jadi satu ilmu yang akan dipakai oleh orang yang bertanya, akan diguni oleh orang yang bertanya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu la alaih. Dan sungguhnya ia benar-benar menjadi mudah ke atas sesiapa yang Allah Ta'ala mudahkan ke atasnya. Ini benda tu besar, tapi kalau Allah Ta'ala bagi mudah untuk dia, maka benda tu jadi mudah untuk dia. Apa makna tu? Dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini terjemahan penterjemah buku ni. Maknanya kalau Allah Ta'ala permudahkan, jadi mudah. Itu maksud dia. Baik itu kita, bila kita mendengar sesuatu, benda yang akan diusahakan, contohnya kata Sarjan Jasmi nak bermusafir, Sarjan Jasmi nak melakukan sesuatu penugasan, Sarjan SM Azizul nak melakukan sesuatu penugasan, apa yang kita akan ucapkan? Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan. Nak masuk peksa ke, nak masuk temuruga ke, kan? Apa-apa urusan, maka doa kita, semoga Allah mempermudahkan urusan anda. Sebab benda tu besar, temuruga besar, kerja besar, walaupun nampak remeh kerja tu, alah, angkat-angkat barang je pun. Contoh, angkat kursi, angkat meja, alah apa, susah sangat. Kalau dia kederat boleh buat lah. Cuba kau tak ada kederat, payah nak buat, kan? Jadi kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Bila nak temuruga tu, besok, InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusan.
Mudah-mudahan dapat soalan yang mudah, penemuruga bagi soalan yang mudah. Asyik lah kadang-kadang penemuruga bagi soalan yang buruk. Dan dia nak tengok kemampuan sejauh mana kita berhadapan dengan sesuatu situasi. Kita bagi soalan buruk, kita ready ke tak ready. Kalau orang yang mental kuat, tak ada apa, relax. Contohnya macam masa kita belajar memandu dulu kan, bila masuk ujian memandu, tester tu pernah, ni satu kisah benar. Kawan tu duduk, calon ujian mandu tu duduk besok kereta tu, tester kata, apa lagi, jalan dah. Start enjin, jalan terus, senyum dia tester tu. Habis-habis cik gagal dalam ujian ni. Esok ambil temuduga ujian baru. Apa yang berlaku sebenarnya? Boleh buruk tester tu. Apa lagi, jalanlah kamu. Kalau seseorang tu mental dia kuat, dia akan fikir, takkan nak jalan kot, cek dulu apa yang patut. Cek wiper, cek signal, cek dia free tak free, cek cermin, sisi cermin belakang, pakai seatbelt, baru jalan, baru start enjin. Nampak? Tester tu saja nak seko, macam penemuruga kan. Dia nak seko kita, dia bagi soalan bukan-bukan, kita pun menyerap. Tuan nak temuduga saya ke tuan nak tanya apa ni tuan? Penemuduga nampak ini orang kacau lah, kan? Jadi kita bila dapat tahu begitu, kita doakan kat sahabat kita ni supaya dipermudahkan urusan dia dalam temuduga. Kalau peksa pun dapat soalan yang boleh dijawab. Bukan soalan kebat. Ustaz Jasmi tahu kebat? Tanya cikgu sekolah sekarang, apa dia? Kebolehan berfikir aras tinggi. Itu soalan kebat nama dia. Ni dia tanya apa ni? Macam buruknya soalan. Sebenarnya nak tengok kemampuan kita berfikir. Kan? Apa sebenarnya dia nak dalam soalan ni? Kalau tanya direct kan mudah, tak nak jawab. Contohnya Jadi begitulah kata Nabi SAW. Benda ni besar, tapi akan jadi mudah bagi siapa yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah dan jangan sekutukan dengan ini sesuatu pun. Kecil ke besar? Besar lah, benda akidah. Kan benda yang kecil, benda besar. Benda akidah ni benda besar, tuan-tuan. Menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya sesuatu, bukan benda kecil. Kalau kita mengaku menyembah Allah, tapi dalam masa yang sama kita bertuhankan duit, dah kita keluar dari benda-benda ni. Kita kata kita sembah Allah, tapi kita seolah-olahnya mempertuhankan duit. Duit tu jadi Tuhan kita dalam tak sedar. Kita kata no money no talk. Ambil, siapa Tuhan kamu? Allah ke ataupun wang ringgit? Ini kena nak jaga. Jadi akidah ni bukan benda yang kecil, benda yang besar sebenarnya. Wa tuqimus solah, dan kamu mendirikan sembahyang. Ni Quran sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni berat, melainkan bagi orang yang khusyuk. Nabi kata benda ni besar, mendirikan sembahyang ni besar. Kalau di masjid-masjid di surau-surau, mereka mengadakan kempen sembahyang subuh seperti sembahyang Jumaat. InsyaAllah kita di IPK kita akan buat kempen sembahyang zuhur seperti sembahyang Jumaat. Tunggulah nanti bila diumumkan bila nak buat. Tapi bunyi tu dah ada. Kita akan penuhkan surau kita ni waktu zuhur, penuh satu surau. Berapa yang boleh muat? 250, ramai. Kita mulakan dengan sedikit pengisian agama. Kemudian sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, jarak sedikit jamuan makan. Serada lah. Yang tuan-tuan ingatkan, bila program gym ni mesti ada ayam guli, ada kambing guli.
Nak ayam golek, kambing golek, tuan-tuan pergilah mana-mana kenduri yang ada lah, insya-Allah. Ayam golek, kambing golek ada. Jadi kalau program jeep ni saya ada je lah. Kalau dapat nasi ayam satu pack, satu bungkus nasi ayam dengan air mineral tu, syukur alhamdulillah. Baik. Benda besar. Semayang ni benda besar, ya. Quran sendiri mengakuinya, wa innaha lakabiratun. Sungguhnya ianya sangat besar, melainkan bagi orang yang khusyuk. Wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat. Besar benda zakat. Cuba kita tanya diri kita, adakah kita sudah berzakat? Dah berzakat ke belum? Saya tak layan ustaz, saya B40. Okeylah, slip gaji tu bawa pergi ke pejabat agama. Pejabat agama dekat sebelah IPD Ipoh ni je. Jumpa pegawai zakat pejabat agama, tunjukkan pada dia, saya nak tanya, saya ni layak bayar zakat, pendapatan tidak. Tunjuk slip gaji. Dia pun kira-kira, dia ada dia punya kalkulus, kata setengah istilah kalkulus. Dia ada kira-kira dia. Cik layak kena bayar zakat ni cik, berapa? Kalau ikut sebulan baru RM5. RM5 pun jadilah. RM5 kali 12, RM60. Zakat RM60 setahun. Pada RM60. RM5 sebulan. Kan? Supa macam kita ada potongan-potongan tertentu di tempat kita ni. Kan, BKK, BSS ke apa ke pun sama je, tak adalah banyak mana pun RM5 je, contoh kan. Dan lagi kalau kita layak dipotong zakat lebih daripada itu, dapat manfaat dia, kita boleh mendapat pengecualian cukai pendapatan ataupun cukai pendapatan kita dikurangkan. Kalau sepatutnya bayar RM200, bayar RM40, contoh kan. Jadi benda tu memang besar sebenarnya zakat ni. Kerana tujuan dia tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Uz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka itu sedekah wajib, ini zakat yang boleh membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka. Nampak? Kan? Bersih harta kita, suci jiwa kita. Itu dia zakat ni. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dah dekat ni Kak weh. Ini dah bulan Rajab pun dah lebih setengah bulan. Dia Syaban, kemudian kita jumpa semula bulan Ramadan. Lepas tu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Berapa ramai orang yang kita kenali tak sempat, tidak berpeluang lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau tanya saya, adik saya sendiri pun tak ada harapan dah balik. Adik ipar baru balik. Adik saya dah 5 masuk 6 bulan balik. Adik ipar saya baru nak masuk 2 minggu balik. Tak jumpa Ramadan tahun ni. Tahun lepas jumpa, tahun ni tak jumpa. Nampak kan? Jadi kita berdoa, mudah-mudahan bertemu dengan bulan Ramadan. Wa tahajjul bait, dan mengerjakan ibadah haji. Ini banyak orang terlepas pandang. Terlepas pandang macam mana? Bila seseorang yang berdekatan dengan kita meninggal, bapa kita, mak kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, abang kita, anak-anak kita pun, kalau meninggal lah mereka ni, belum mengerjakan haji, jangan fikir soal faraid, fikir dulu haji dia. Dia ni kena buat badan haji ni, pergi tabung haji, bawa RM2,000, beritahu. Kata sepolan-sepolan dah meninggal, ada harta dia ditinggalkan, RM2,000 ni daripada harta arwah ni, kami dah selesaikan hutang ni, kami nak ambil RM2,000 ni, nak mohon kepada tabung haji buatkan haji badal dia. Selesai.
Kan. Tu kena pesan tu kita ni pasal nak pergi haji pun buat berpuluh-puluh tahun lagi tak tahu dapat pergi ke tidak. Kena pesan awal kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita, abah mak ni kalau tak sempat pergi haji esok mati anak mak dengan abah ni. Duit mak dengan abah kalau dapat ke kamu tolong buatkan badal haji. Ini pakat sapu bersih. Lepas tu bila bab haji semua tuding jari, semua nak mengelak. Ni masalah. Benda haji ni benda besar, rukun Islam ni. Yang Nabi sebut tadi tu semuanya adalah rukun Islam yang 5. Kemudian summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Apa dia? Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng kita lah, yang menjaga diri kita daripada dikuasai oleh nafsu. Sebab fungsi puasa itu menundukkan nafsu. Fungsi puasa itu menundukkan nafsu makan, minum dan yang selainnya lah. Pasal itu Nabi kata as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai, benteng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu boleh menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu boleh menghapuskan dosa. So kita ada tabung, ada terselit bolehlah masuk kat tabung tu RM1 ke berapa yang ada lah. Di samping kita buat potongan bulanan, kan? Kita ada potongan bulanan kita per surau ni. Yang tak potong bulanan tu boleh je nak menyumbang, nak sedekah, potong apa ni, tabung ada di belakang, kan? Tapi sedekah ni banyak macam-macam lah, bukan setakat itu je, macam-macam sedekah ni luar. Sedekah ilmu pun sedekah juga, kan? Sedekah sedekah makanan, kita buat program bakul makanan kepada orang yang memerlukan. Ini sedekah sebenarnya, satu bentuk sedekah. Kita menyantuni golongan gelandangan supaya mereka tidak diabaikan, rasa terabai dalam masyarakat. Itu dia. Kemudian wasalatul rajuli min jawfil lail, salat seorang lelaki pada tengah malam. Sama yang tahajud ni. Kemudian Nabi membaca sepotong ayat dalam surah As-Sajdah. Thumma tala sallallahu alaihi wasallam, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampailah ayat yang ke-17 surah As-Sajdah. Ada 3 ayat yang Nabi baca. Itu dia. Ayat yang menyebut tentang manusia yang meninggalkan tempat tidurnya semata-mata ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ra'sil amri wa umudihi wa dhurwati sanamihi. Kan? Maukah kamu andai aku beritahu tentang pokok bagi segala perkara tiang dan puncak. Ini kita akan sambung nanti pada kuliah yang akan datang. Tak ada lagi, baru part 1, bahagian pertama. Bahagian kedua akan kita bicarakan selanjutnya. Apa yang nak beritahu tentang pokok bagi segala amalan tiangnya dan puncaknya.
Wallahu Rasulullah alam. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah SWT. Ini korang beri kita semua. Rasulullah Fikum. Kalau kelazat Azim Diwalakum. Bila Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.